Okay, Assalamualaikum dan hai. Kali ni kami akan buat satu demo video untuk custom made template Excel kedua kami, iaitu MKA. Okay, macam sebelum ni MSR, kita keluar adalah first custom made Excel yang kita letak untuk seller lain beli. And then untuk yang kedua ni adalah MKA yang kami keluarkan pada tahun ini, awal tahun, iaitu 2022 ya. Okay. Sistem ni actually atas permintaan semasa klien juga. Okay, jadi kita buat satu sistem yang mudah untuk klien kira account, yang ada bahagian-bahagian penting, dan simple saja untuk key in. So tak ada heavy yang sebelum ni sistem yang certain sistem yang kami keluarkan lah ya. Okay, and then untuk sistem ni kita akan explain cara step mula guna dia, simple key in. Okay, and then fungsi dan kelebihan yang ada, dan juga a few Q&A yang biasa kami dapat sepanjang kami direct dengan the customer lah, klien dengan klien, macam mana sistem ni berfungsi. Okay, ada yang sistem ni yang klien request, dan kita tengok, dan kita akan jawab one by one berdasarkan isu yang ada. Okay, so yang ni yang family issue, familiar lah, yang biasa isu timbul bila gunakan MKA ni, dan kita akan jawab satu persatu. Okay, and then okay, dekat sini Q&A yang kita akan explain juga, kita akan tunjuk lah step by step untuk bahagian yang biasa customer akan tanya, iaitu macam mana nak adjust, apa beza dan step dia. And then juga kita ada buat satu demo video sebelum ni, short demo video untuk sample issue macam mana nak control error bila menggunakan sistem MKA ni. So sistem tu ada kami, video tu ada kami upload sebelum ni, just short untuk semasa pada ketika itulah. Cuma sekarang ni kita akan keluarkan atas, sebelum ni kita tak keluarkan awal faktor sistem ni atas faktor kekangan masa lah untuk kami keluarkan. So kali ni kita akan keluarkan dulu sistem video demo macam mana nak gunakan MKA ni. Okay. Sebelum kita pergi step mula guna, so kita terangkan sedikit fungsi dan kelebihan yang ada dekat MKA. Okay, MKA ni dia ada 4 kelebihan, iaitu boleh record data, dia ada sale, purchase, expand dan profit secara bulanan. Maksudnya sistem ni dia ada bahagian yang disual lah, kita cakap tadi, iaitu ada pembelian, jualan, pembelanjaan dan untung. Misal kata user tanya sistem ni ada bahasa BI or English, yes ada, kami keluarkan dua bahasa, iaitu BM and then BI. So nanti user boleh beli either one lah. Kalau prefer BI, just klik on BI. So nanti all yang macam user reference mode in BI lah. Kalau BM, just prefer BM. Okay, so BM ni lebih pada macam ni lah. Kita akan tunjuk demo hari ni macam ni keadaan dia, BM version lah. Okay, and then kat sini macam pembelian ni, pembelian adalah urusan pembelian barang modal yang dibeli secara borong daripada pengeluar. Maksudnya apa yang kita beli, contoh kita jual buku, so kita ambil jadikan contoh buku, just berapa kita beli untuk semua buku tu, dan sebelum kita jual, sebab biasanya market price itu harga jual lebih tinggi lah daripada harga yang kita beli, sebab kita nak untung tu kan. So dia ada bahagian tersebut. And then jualan, urus niaga yang berlaku. Okay, maksudnya jual barang tadi, buku tadi tu kepada pelanggan. And then perbelanjaan, maksudnya sepanjang penjualan tu apa yang kita dah keluarkan. Maksudnya mungkin kita buka kedai, so kita jual, mungkin ada belanja, kita belanja nak wrapping ke, ataupun nak contoh macam kita bayar sewa ke, anything yang melibatkan urus niaga tadi tu, so dia akan masuk under perbelanjaan. Dan last sekali adalah untung. Untung dia ada kiraan, maksudnya untung kasar dan untung bersih. So dia dah automatic kita kira kat sini. So contoh kat sini kita boleh tengok, dia 4 bahagian utama yang kita cakap: pembelian, jualan, perbelanjaan dan untung. So pembelian dekat bahagian sini. Contoh yang kita cakap buku tadi, so dia ada bahagian tarikh, ada bahagian item, apa buku apa, and then unit. Unit tu maksud dia kuantiti lah yang kita beli berapa, and then harga beli berapa. Kos kita beli tadi tu. So dan bila kira nanti kita akan dapat this one, dia akan masuk direct ke bahagian sini.
dia akan masuk kiraan nanti tu bahagian pembelian yang kita akan explain. Jadi dalam untung kasar lah. Okey, dan jualan pula ada di bahagian sini. Okey, jualan maksud dia berapa kita dah jual untuk tarikh tersebut. So kat sini dia memang akan ada tarikh, kita perlu key in tarikh. Maksud dia daripada awal bulan sampai hujung bulan, maksud bulan 12 dia akan ada satu whole yang jadi dia akan jadi panjang lah nanti. Kita key in je. Bila key in je nanti, so nanti dia akan kira lah berapa. So nanti dia akan automatic masuk ke bahagian sini, kasar. Maksudnya untung kasar adalah kiraan daripada jualan tadi tolak pembelian. So and then selepas tu perbelanjaan macam kita cakap tadi, mungkin kat sini kita beli isu dia macam sewa kedai. So bil air, bil elektrik. So berapa just key in je daripada awal tahun sehingga hujung tahun. Sebelum tu okay, awal tahun ke hujung tahun pun boleh, tapi disebabkan sistem ni kita buat macam separate file. Jadi kalau ikutkan kat sini, kalau user refer kat sini, okay, this one adalah mengikut bulan dan tahun yang user inginkan. Sebab nanti kita akan kira untung adalah berdasarkan whole lah kat sini. Kalau user rasa nak guna untuk one whole year tu, untuk satu tahun tu boleh, tak masalah. Tapi kiraan untung tu kita tak dapat nak tengok secara bulanan tu berapa untung untuk bulan Januari, kita tak nampak sebab kita dah combine dia sekali kan. So untuk isu ni kita akan sekejap akan beri tunjuk. Okay, yang ni kita akan pergi ke direct ke biasa yang user tanya macam mana nak buat untuk bulan ni, nak buat bulan ni. Okay, yang ni kita akan tunjuk step copy dan simpan file tadi tu. Sekejap lagi kita akan tunjuk. Sebelum tu kita explain dulu dia punya function tadi tu. Okay, fungsi dia tu. And then untung. Okay, untung kiraan daripada bersih tadi tempat kasar kita dah tahu dah pembelian, jualan tolak pembelian dapat kasar. And then bila dapat kasar ni, okay, dia akan tolak pula pembelanjaan tadi. Jadi untung bersih lah kita akan dapat. So kat sini daripada yang kita dapat tadi RM329.75 ni adalah untung bersih bagi bisnes yang kita jalankan untuk bulan. Macam kita nampak kat sini memang bulan 1. So kita in bulan 1. So penjualan buku kita lah, belanjaan semua, and then kita dapat untung bulan tersebut. Kita boleh duduk kat sini lah. So kita jadikan Januari contoh. Januari tahun berapa? So kita duduk kat sini mungkin tahun 2022. So kita dah check pula kat sini. Okay, 2022. So kita tahu untung kita untuk Januari adalah 2022. Yang ni adalah kita buat file dia secara bulan lah. So maksud dia file kita nanti dia akan jadi macam ni. Okay, so kita direct ke sebahagian ni, step untuk copy dan simpan file ikut bulan. So kat sini, okay, macam ni. So okay, macam yang kami cakap tadi, kita buat file ni adalah untuk mudahkan user kira secara bulan lah. Maksud dia konsep dekat susunan file ni dia akan jadi macam ni. Bulan dah, satu file satu bulan. So nanti untuk contoh, kalau sistem seller nak tahu macam mana nak buat copy tu, just copy file original tu dan kita letak nama dia siap-siap. Contoh kalau macam ni, IKL kami punya bisnes sama, Email Creative Network. Contoh macam editing lah, editing apa-apa, just tulis nama tu and then letak bulan berapa, tahun berapa, macam ni. Ni cara filing dia lah. So nanti kita tahu, okay, yang ni file bulan Januari, yang ni file bulan Februari. Okay, and then seterusnya direct. Just kita akan nampak lah kat sini, kalau 12 bulan means ada 12 file yang macam ni. So template dia akan jadi macam ni. So yang ni just ubah kat sini, Januari, Februari. So dia akan ada 12 file. Okay, 12 kiraan kat sini. Okay, itu konsep cara susunan itu. Just buat file macam ni. Okay, and then yang kita skip tadi. Okay, this one kita go one by one lah. Okay, just add and delete column and row. Okay, yang ni soalan yang ramai tanya, macam mana. So actually kita dah terangkan dekat bahagian nota rujukan user ni, dekat sini user reference note ni. Kita dah tunjuk dekat sini, selain daripada kita inform apa yang boleh sentuh, tak boleh sentuh semua ni, kita dah tunjuk actually kat sini step tambah row.
Okay, step tambah row ni, okay, cara ni mudah sahaja. Untuk bahagian pembelian, jualan dan pembelanjaan, kita just insert di bahagian last row dekat sini. Klik insert pada row terakhir. Row terakhir contoh kita ambil pembelian dekat sini. Bukan dekat bahagian sini. Kebanyakan klien dia confuse row terakhir tu di mana. Okay, dia bukan sini. Sebab kita dah tunjuk dekat our URL, okay, user front door ni dekat link yang bahagian row terakhir ni, this one. So cara ni mudah je. Row terakhir insert, itu sahaja. Sebab kita nak pastikan kiraan ni dia masih automatic lagi. Kalau tak, dia tak akan dikira lah selepas daripada row yang terakhir tadi tu. Kalau kita insert bahagian sini, dia memang tak akan kira. So kita nak pastikan, just pastikan row terakhir. So kalau contoh kat sini dah 10, so kita nak masuk 11, kita add lagi. Tak ada masalah. So kalau cara mudah, biasa user tu takkan nak add satu-satu, tak ada masalah kalau nak add banyak-banyak. So just pergi sini, contoh lah, sorry, kita dah tekan. Okay, user dah add, nak bagi siap-siapkan row mungkin 5. Okay, contoh user highlight je 5 kat sini, dan klik insert. Jadi row terakhir tu, supaya nanti kita tahu dia masih lagi automatic. Okay, dan kalau nak susunan ni nak mudah, biasa simple punya, just drag macam ni. Okay, and then di sini fill siri. Ini untuk yang teknik, yang skill lah, untuk cara mudah lah kan. Cara mudah. Jadi biasanya user biasanya user memang dah tahu step ni. So untuk insert saja yang kita tunjuk ni. Okay, okay, and then okay, lagi add and delete. Okay, kalau nak delete tak ada masalah, boleh je delete, tak ada masalah. Selagi mana dia tak effect formula kita, tak ada masalah. So boleh je delete. Nak delete sini, sorry, nak delete balikkan tadi tu, mungkin nak ambil ni kan, delete tak ada masalah. So selagi mana kita tak delete formula dekat sini, contohlah orang tiba-tiba nak delete kat sini kan, contoh kat sini nak delete. So yang ni memang tak boleh lah, sebab kita, yang ni adalah auto formula, macam kami cakap, tak boleh disentuh kan bahagian ni. So jualan pun sama, ni last row terakhir tu, just insert. Pembelanjaan pun sama. Untung tak ada masalah. Yang ni just memang automatic lah, memang kita dah note kat sini, tak boleh disentuh, sebab dia akan automatic kira apa yang kita key in tadi. Okay, and then okay, itu column. Okay, kalau nak column pula, yang tadi row kita explain. So kita nak column, contoh kita ambil pembelian. Okay, contoh kalau column, kita galakkan user untuk add column selepas row yang terakhir ni lah, kat sini. Kalau user rasa macam kat sini kan lepas terakhir, boleh kat sini. Kalau user, sebab dia tak ada effect yang formula tadi. Kalau user rasa dia ada skill untuk bahagian kawal secara error ke anything, boleh je, tak ada masalah untuk insert row dekat bahagian sini ke sini, tak ada masalah. Cuma sekiranya berlaku, maksudnya macam tersentuh auto formula dan effect ke apa, user kena tahu cara nak control balik. So perlukan skill lah. So that's why kita galakkan anything boleh just insert dekat selepas row yang berformula tadi. Okay, so row terakhir lah. Okay, so okay, kalau user kata saya tak nak lah macam ni, saya nak ada bahagian yang saya nak kata apa, mungkin nak tambah secara lebih lagi lah. Macam yang ni mungkin dia punya contoh kat sini, buku yang kemasukan pertama, batch 1, batch 2 ke something nak masukkan ke, user boleh key in je, tak masalah. Kalau user rasa tak pasti, user boleh request untuk kami key in kan, and then yang ni dia akan masuk under version lain lah, maksudnya custom made lah. Bila custom made, dia ada charge tertentu yang perlu dibayar lah. Okay, sebab sepanjang kami keluarkan ni, kami ada keluarkan beberapa custom made juga daripada bahagian ni semua. Itu antaranya this one. Okay, kita keluarkan so far ada 3 version. Okay, so yang tadi tu yang original one, yang first version. Okay, version yang kedua kita tunjuk dulu sebelum kita pergi ke next question. Okay, ni version yang kedua yang kita pernah buat so far. Daripada version tadi tu, kita tambah yang macam user pernah request kat kami. Okay, dia sama je, tak ada masalah, tak ada beza. Cuma kita tambah satu lagi bahagian tetapan dekat sini.
Okay, yang contoh user ni adalah gift box. So kalau kita nampak kat sini, okay, pembelian dia sama, tak ada masalah, sama je. Jualan, okay, kalau pasang kat sini jualan, dia ada macam pilihan this one. Okay, pilihan ni actually dia automatic daripada apa yang kita key in dekat bahagian tetapan tadi. Contoh kat sini buku 123. So yang ni kita okay, taklah RM20. So yang ni tak ada auto generate anything lah. Kita just auto generate untuk bahagian ni saja. Contoh okay, jualan tadi. Okay, kat sini. Okay, kat sini buku. Macam tu saja. Yang ni kita buat ada request lah. Lepas tu and then dia masukkan satu lagi bahagian, iaitu postage. Kalau ikut yang original, yang first version, untuk bahagian jualan ni memang tak ada bahagian tu. Dia just bahagian ni saja. So dia tak ada auto generate daripada mana-mana bahagian. Dan tak ada yang bahagian postage tu. So yang ni under request lah. Okay. Okay, and then tetapan yang ni harga macam nak refer kan. So tu boleh je tengok kat sini. Ini version yang kedua yang kita buat. Kita download dekat bahagian sini. Okay, ni kita buat Julai 2022. Okay, and then another version satu lagi. Okay, don't save dulu. Version yang satu lagi adalah version number 3 punya. Daripada MKA juga kita keluarkan. Okay, so under klien yang sama, cuma dia request untuk masukkan customer punya bahagian. Macam ni. So ni kita buat contoh under request. So pembelian masih maintain sama. Jualan maintain sama. Okay, cuma bab postage tu macam ni lah. Dia ada bahagian Semenanjung, Sabah, Sarawak. Okay, and then tetapan sama juga. Masih lagi. Okay, dia ada bahagian yang melalui melalui apa yang kita key dekat sini ni. Okay, sama. Cuma tambah bagi customer. And then satu lagi bahagian adalah custom made. Custom made maksud dia ni macam dia daripada tetapan tadi, dia automatic generate dia punya harga cost dengan harga jual. So macam tadi kita nampak kat sini, item 1 RM20, RM40. So kita double check tengok. Okay, item 1 RM20, RM10. Okay, item 1 RM20, RM40. So dia memang akan automatic auto generate lah apa yang kita ingat tetapan. And then satu lagi kita custom made. Okay, dekat bahagian ni untung tahun 2022. Okay, ni 1 tahun lah. Dia request sebab dia nak buat secara tahunan. Dan kita ada key in untuk bahagian this one filter ni. So yang ni boleh guna. Yang membezakan sini adalah tahun ni lah. Kat sini tarikh dia cari key in itu. So yang ni version yang ketiga yang kita keluarkan. So untung pun dah jadi ada Januari to Disember. Okay. Okay, so in case kalau anyone yang berminat nak dapatkan version selain pada version MKA 1 tadi tu, yang first tadi tu, boleh direct dengan kami. Okay, direct dengan kami untuk tahu mungkin dia nak macam ni tapi nak tambah something, boleh custom made lah. Cuma yang tu berdasarkan kita tengok lah sama ada kami boleh buat atau tak. Dan kami akan bagi hargalah untuk bahagian-bahagian tertentu tersebut. And then begitu juga dengan masa untuk kami siapkan. Sebab kadang-kadang kami tak sempat nak siapkan disebabkan ada beberapa projek lagi yang kami dalam proses, in progress. Jadi akan ambil masa sikit lah. Benda tu nampak simple saja, tapi disebabkan masa untuk siapkan tu dia jadi panjang sikit. Okay. Okay, dan seterusnya kita pergi ke ini yang soalan kedua, iaitu beza purchase expenses. Ini kita dapat banyak juga soalan. Apa beza dia? Okay, sebab dia punya nampak dia punya tu lebih kurang sama je, tapi ada perbezaan dia. Okay, kalau user perasan dekat bahagian pembelian dengan pembelanjaan, macam kami cakap tadi, pembelian dikiraan dia masuk dalam untung kasar, bila pembelanjaan dia masuk dalam untung bersih tadi. Okay, pembelian ni, okay, kalau user perasan dia sama saja konsep dia macam kami cakap. Secara umum dia sama je. Dia adalah belanja modal, kos operasi. Okay, kalau ingin kat sini, perbezaan adalah dari segi bahagian unit tu. Kalau ikutkan pembelian, dia ada bahagian unit.
Okay, kalau pembelanjaan dia tak ada pagar unit. So macam ni nampak. So dekat situ beza dia. So kalau kat sini kita yang macam kami cakap tadi, pembelian tu lebih pada benda yang modal kita beli untuk keluar barang tu. Sebelum kita jual barang kepada customer kan, barang yang dah siap. Jadi modal untuk buat barang tu semua tu berapa? Contoh kalau nasi lemak, kita ambil kes isu nasi lemak. Okay, kita nak beli contoh beli bahan-bahan dia semua, memang akan masukkan dalam pembelian lah. Okay, pembelian ni. So bila kita dah keluarkan nasi lemak, kita jual. Ada perbelanjaan itu mungkin kita beli plastik lah, bungkus tu semua kan. Yang tu melibatkan barang yang dah siap nak kita jual tu, plastik tu. Contoh kita nak bagi plastik kan, barang dah siap nak masuk dalam plastik, jadi itu kita masukkan dalam perbelanjaan. Contoh beg plastik kan. Tu semua perbezaan dia lah. Dia ikut pada situasi, dia ikut pada bisnes yang user jalankan. Okay, itu perbezaan dia. Kalau contoh dekat sini yang kita dapat, contoh kita boleh bagi satu contoh lah. Okay, dia dua-dua duit keluar sebab dua-dua akan ditolak daripada kiraan tadi, akaun tadi. So kat sini kita boleh nampak kalau dia buat satu macam ini bisnes, so kita ambilkan plastik sampah. Okay, dia under kos operasi, dia boleh masuk dalam pembelian. Okay, so dia akan masuk dalam bahagian pembelian yang ada bagi unit tu. Okay, kalau banner, mungkin banner ni adalah satu servis kan, marketing. Tapi kita spend, okay, kita gunakan duit untuk kita buat marketing ataupun iklanan. Jadi dia akan masuk dalam perbelanjaan kita secara mungkin bulanan, tiap-tiap bulan berapa, just key in je kat situ. Okay, so dia akan masuk dalam bahagian perbelanjaan yang tak perlu per unit. So ini dia sama je. Kalau user rasa saya nak masukkan, boleh ke banner masuk dalam pembelian? Boleh, tak ada masalah. So itu ikut pada cara kiraan daripada user sendirilah. So kat sini kita boleh just terangkan apa beza dua ni sahaja. Okay, dia sama je, cuma nak key in tu je. Okay, and then kita pergi ke this one dah settle. Yang tadi kami dah tunjukkan tadi, step copy simplify tadi. And then print data, upgrade version. Sebelum ni, untuk bahagian print, kalau ikutkan original, bukan original lah, actually kita ada upgrade sedikit lah untuk bahagian macam certain ada client request, tanyalah kenapa saya tak boleh print full contoh. Maksudnya kalau print full dia akan jadi kecil kan. Contoh kita ambil case dekat sini lah. Kat sini kita buat contoh, kalau kita print, kita ada upgrade. Sebelum ni dia tak ada. Contoh macam ni, dia akan jadi, kita pastikan dia fit all color in one page. And then ada lah user kalau pilih landscape boleh, portrait boleh, jadi A4 tak ada masalah. And then dia akan print keluar macam ni. Contoh kalau user kata kalau panjang-panjang tu macam mana contoh kalau macam ni, kita ambil lah, kita letak, kita buat dia jadi, mungkin sebab dia bulan kan, dalam sebulan ni dia ada 31 hari, 30 hari. So mungkin dia akan jadi panjang macam ni untuk kita key in daripada first day sampai the last month tu kan. So contoh kita ambil daripada this one. So kat sini kita nampak ada 29 row. So bila kita print, so dia masih dalam ni lagi. Contoh macam ni. Dia akan jadi panjang. Sikit. Print. Dia akan jadi panjang macam ni. Contohlah user pilih landscape. So kalau user pilih landscape, contoh sebab dia kalau panjang, landscape mungkin dia akan snap, maksudnya masa kita print tu dia akan print setakat 24 row kat sini. 24 45 lah row lah kat sini. So nanti bahagian 25 semua sebelum ni, kalau ikutkan bahagian header this one tak ada. So kita upgrade sedikit bahagian ni. So nanti masa print tak ada masalah lah, just print sahaja macam tu. So kalau row panjang memanjang, maksud dia portrait pun sama, dia akan ada header belah atas tu. So itu yang kami nak sampai dekat sini. Print tadi, bahagian print tadi tak ada masalah. Semua untuk setiap bahagian ni kita dah buat dia punya ni lah, bahagian print tadi tu. Sorry. Sekejap.
Okey. Okey, dekat bahagian ni, settle bahagian print tadi. Okey, untuk control error ni, so kita ada buat short video sebelum ni. Sebelum ni daripada request someone juga yang pernah guna sistem ni. Dia kata macam mana nak control error sekali tekan bahagian control bahagian formula tu kan. So yang ni kita akan tunjuk sekejap lagi video demo bahagian short video ni. So anything kalau user ada request ke or anything, user ada nak tanya berkenaan MKA yang mungkin sebelum ni dia pernah beli dan latest one nak tahu apa yang dah upgrade semua tu, so user boleh tengok balik video ni. Ataupun kalau ada another issue yang baru ke nak tanya, boleh direct dengan kami, boleh inform kat kami untuk kami check one by one. Okey, terima kasih. Okay, jadi misal kata user tersentuh bahagian default ni, contoh dekat sini tak ada masalah, cuma dekat sini dia ada efek sini sebab jumlah adalah daripada unit kali dengan harga beli. Okay, times harga beli. So nanti dia akan jadi efek kat sini lah. So contoh kalau kosong dia akan jadi kosong something. Kalau contoh sini 2, dia akan kira. Okey, ini yang kita kata data diwarisi tu. Okey, misal kata terdelete di sini. Okey, see? Efek dia contoh this one lah. So see, nampak dia akan jadi macam ni. Dia akan efek row selepas itulah. Okey. Misal kata terdelete macam ni. So make sure undo balik ataupun delete this one. Delete bahagian ni. Delete apa yang kita sentuh tadi, then enter, and then Ctrl Z. Okay, back to normal balik. Contoh, make sure. Okay, sekali lagi kami ulang Okay, misal kata kita terdelete this one. Okay, yang ni tak ada masalah sebab kita mungkin ada efek kat sini. Okay, delete sebab kita dah default, kita kata jangan sentuh. So make sure delete balik apa yang kita adjust tadi. Kita delete bahagian sini, and then Ctrl Z. Make sure Ctrl Z tu sampai dia back to normal macam awal-awal tadi. Sekejap ni enter dulu. Ctrl Z. Okay, sampai dia keluar yang RM ni balik. Itu step dia. Misal kata terdelete. Okay, masuk delete tak boleh lah sebab yang ni actually kita dah inform daripada awal, daripada user reference note lagi kat sini kita dah cakap tak boleh delete bahagian ni sebab dia akan efek row selepas tu, sebab kita buat special untuk kiraan dia bahagian pembelian dengan bahagian jualan ni. Yang ni memang kita dah note default. Okay, dan satu lagi, misal kata kalau user dah sentuh ni semua kan, and then dah undo, tak boleh undo. Contoh mungkin dia dah adjust tempat-tempat lain kan, so tak boleh nak undo dan tak back to normal balik macam yang RM tadi tu. Then satu lagi step itu kami boleh cadangkan user buka balik satu template asal tu, okay, yang sebelum kita adjust tu. Buka dekat bahagian pembelian tadi, copy bahagian row pertama ni, copy yang ni saja, klik kanan dan copy, make sure dia macam ni, dan back to template yang kita guna tadi, sistem yang kita guna tadi tu, paste dekat bahagian dia, bahagian yang default tadi tu, paste dekat sini, paste sini, tekan yang ni. Okay, then dia akan back to normal. Okay, see, dia akan back to normal. Itu step dia. Okay guys, jangan lupa klik button subscribe, like video kami ni dan share dengan member anda yang lain, okay? Gracias!